payah nak kahwin kat Malaysia ni, kahwin kat selatan Thailand. Jadi ramailah pasangan-pasangan yang kononnya baik ni, insya-Allah baik. Yang baik ni mereka dah kahwin third year, second year. Yang masalahnya mereka tidak memberitahu keluarga. Sebab dia orang presume bahawa keluarga mereka tidak akan benarkan mereka berkahwin. Jadi mungkin isu ni kita boleh berbincangkan juga. Sebab mereka kahwin ke selatan Thailand, bayar 2,000 satu package, 1,500, kemudian pergi kahwin ke sana. Mak bapak tak tahu. Jadi isu kes adik yang kawan saya handle ini, masalahnya dia cadangnya dia tak nak mengandung lah. Tapi sebab dia dah termengandung. Termengandung, sebab dia plan, dia kahwin dulu, dah grad nanti, baru mengandung, kemudian baru bagi tahu keluarga. Tapi sebab dah mengandung, kebetulan yang perempuan ini, dia belajar UIA, kemudian duduk di Ampang, setiap minggu dia balik. Tapi bila beberapa ketika mak bapak dia heran, kenapa dah sebulan dah tak balik rumah. Jadi mereka tak boleh nak sorok bahawa akhirnya mereka mengaku bahawa mereka dah kahwin kat selatan Thailand, di Songkhla, bayar 1,500. Jadi yang kita mungkin dia nak selesaikan satu isu, tapi satu isu lagi yang timbul, iaitu mak bapak mereka dah rasa kecil hati. Yang mak bapak lelaki ni dah akhirnya dah tak macam upset sangat dengan anak dia yang menjadi harapan ni, yang baik ni. Akhirnya tak nak bagi dah belanja, kemudian kereta ditarik dan sebagainya. Dia satu masalah selesai, tapi masalah satu lagi timbul. Masalah isu kekeluargaan pula timbul, hubungan mak bapak dengan anak dan sebagainya. Mereka bayar 1,500, tapi masalahnya kalau perbincangan dengan Dr. Datin Nur Aziah, pensyarah UKM ni, dia kata takut satu lagi, takut orang yang dia mungkin dalam senarai JAKIM tu dia ada senarai yang boleh mengahwinkan orang yang dikira oleh kerajaan Malaysia di Thailand. Tapi masalahnya takut orang yang mengahwinkan budak-budak ni bukan orang yang mungkin nama dalam JAKIM tu diiktiraf dalam JAKIM, tapi mungkin orang menyamar. Satu lagi isu mungkin timbul, perkahwinan itu menjadi mungkin dikhawatiri ada syubhah di situ. Jadi mungkin masalah satu nak selesai, masalah lain pula yang timbul. Jadi Allah itu yang mungkin satu sedikit pengkongsian apa yang saya dapat baru-baru ni kat Malaysia. Allah. Assalamualaikum. Saya nak sentuh dua perkara. Yang pertamanya tentang anak zina ni. Yang keduanya tentang nikahan siam. Tentang anak zina ni saya teringat ketika pembentangan di satu pondok di Perak. Saya pembentang kedua. Jadi saya sempat dengar pembentang pertama, iaitu Ustaz Saleh Ahmad. Ustaz Saleh Ahmad bentang kertas kejadian pertama tentang anak zina. Jadi wallahu alam, saya dah lupa nama kitab. Dia sebutlah dia punya matan tu, dia kata yusannu isqatil hamli min zina. Maknanya digalakkan ataupun digalakkan untuk menggugurkan kandungan ataupun kehamilan yang terjadi akibat daripada zina. Walaupun tajuk tersebut ataupun isu ini tak sesuai untuk kita bincang di khalayak ramai, tapi sebenarnya kita perlu, wallahu a'lam, tapi pendapat peribadi saya kita perlu perluaskan perbincangan tersebut. Sebabnya ialah yang pertama, isu yang Ju bawa pada petang ni kan, apabila golongan ini ialah wallahu a'lam, golongan ini golongan yang jahil satu, dan bila mereka dalam keadaan terpaksa ataupun tidak ada pilihan, quote and quote, tidak ada pilihan, jadi mereka melakukan satu dosa yang lebih besar pula ataupun menambah satu lagi dosa. Sedangkan bila saya lihat fatwa-fatwa yang lain, antaranya Syekh Yusuf Qaradawi dan sebagainya, dalam Islam Online pun ada tentang isu ini. Di situ banyak para ulama yang cenderung ataupun dia punya tendensinya ialah menggalakkan supaya wanita ataupun gadis yang mengandung akibat daripada zina ini, selagi umur kandungan itu belum mencapai 120 hari ataupun 4 bulan, digalakkan untuk menggugurkan kandungan dengan beberapa sebab yang bagi saya agak kukuh. Yang pertamanya, dalam Islam kita tidak menggalakkan untuk mempunyai anak daripada keturunan yang tidak baik. Sebagaimana buah durian, buah rambutan dan sebagainya,
benih baka yang tidak baik tidak sepatutnya dibiarkan. Biarlah dosa ibu dan bapa itu dihentikan setakat apa yang telah mereka lakukan. Manakala para ulama yang menentang pandangan itu mengatakan bahawa itu termasuk dalam kategori membunuh. Dengan alasan bahawa walaupun roh belum ditiupkan, tetapi janin itu telah pun hidup dalam arti kata dia sebagai telah hidup. Tapi kalau kita nak kata hidup, semua benda hidup. Hatta air mani pun hidup. Kan, hatta dahan kayu pun hidup. Jadi yang dikatakan kesalahan membunuh itu jikalau kita membunuh satu makhluk yang hidup dalam arti kata yang telah ditiupkan roh dia. Walaupun janin itu belum mencapai usia 4 bulan dan dikatakan hidup sebagai janin, sebagai makhluk, tetapi dengan sebab roh belum ditiupkan, kebanyakan ulama yang sekarang ini mentarjihkan pendapat membenarkan kita membunuh ataupun menggugurkan kandungan yang belum mencapai usia 4 bulan. Yang keduanya isu berkahwin siam ini, saya pernah berbincang dengan para hakim yang menyertai muzakarah. Sebab kita di kalangan para pengamal undang-undang, kita dapati sebenarnya tindakan kerajaan mengiktiraf pernikahan Thailand sebenarnya banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Tetapi wallahu a'lam benar ataupun tidak maklumat ini, tetapi hakim itu memberitahu kepada saya bahawa isu ini telah mereka naikkan ke atas supaya pihak kerajaan tidak lagi mengiktiraf pernikahan di Thailand. Masalahnya ialah ahli politik yang tidak bersetuju. Dari sudut perbahasan memang lebih cenderung kepada lebih berpihak kepada pihak yang bersetuju supaya tidak diiktiraf. Antaranya ialah helah. Ni helah lagi lah. Ini sambungan daripada minggu lepas. Akibat daripada helah yang dibuat oleh golongan yang bernikah di Thailand. Sebabnya ialah antara isu utama yang dibincangkan ialah dalam fiqh, bila kita bincang tentang fiqh munakahat, kenapa kita perlu mengiktiraf pernikahan di Thailand? Antaranya kerana isu wali ghaib. Sedangkan dalam isu ni bukan wali ghaib, wali yang diraibkan. Wali tu ada. Kan, wali ghaib ataupun wali yang lebih daripada 2 marhalah. Tetapi sebenarnya wali tu yang telah dilebihkan 2 marhalah. Maknanya pengantin tu yang menarikan diri secara niat yang tidak baik untuk lari keluar daripada bidang kuasa wali dia. Jadi para hakim sebenarnya bersetuju bahawa isu itu sepatutnya dibuat secara saddu zara'i'. Kita tutup pintu yang boleh membawa kepada perkara yang haram dan sebagainya. Tetapi itu ada masalah yang berlaku dalam negara kita. Allahu a'lam. Lagi yang lain nak tambah? Silakan. Nak orang bujang lah. Saya nak tahu. Bujang. Saya nak tahu pasal pertubuhan belia tadi. Takut saya balik-balik nanti terlibat ke apa. Tak nak saya. Kita akan sebut bila off recordnya. Tapi tak masalah, saya boleh forwardkan kenyataan itu di Sebab nak bagi awareness pun. Saya banyak kawan-kawan. tapi dia pertubuhan cawangan wilayah situ lah. Jadi semua kita nak tunggu apa feedback daripada kebangsaan dia. Sebab ni satu benda yang memalukan lah. Sebab kita go all out ni tentang judi ni. Tiba-tiba ada satu pertubuhan belia yang menyokong pula. Dia tidak solid. Jadi saya ingat kalau yang ke hadapan juga antaranya selain pada ABIM, GPMS lah, Gabungan Pelajar Malaysia. Saya pun agak shock, agak terkejut juga sebab GPMS boleh bersama-sama terkehadapan dalam cuma ketika nak bagi memorandum pada PM tu dia tak jadi juga. Sebab dia orang cadang mula bila ada satu perhimpunan di PICC masa perhimpunan Hari Belia dia. Dia orang nak bagi tak jadi pula nak bagi. Tak tahu pasal apa. Jadi bila ada satu pertubuhan lain yang tapi saya ingat dia tidak di kebangsaan lah, di wilayah Suan, tapi dia sebarkan dalam media elektronik tu satu perkara yang amat memalukan lah. Ramai yang
marah juga lah bila tengok ada macam ni kan.